Okey, selamat petang dan salam sejahtera buat semua rakan penonton setia ya CDL Hands-on Session kali ke-14. So CDL kali ke-14 pada kali ini ialah pembuka tiraya bagi tahun 2023. Okey, yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, okey, selaku koordinator CDL, okey, penyampai snippets kita pada hari ini ya. Puan Elsie Giluk, okey, penyelaras CDL Sabah dan rakan-rakan guru CDL. So bertemu kita sekali lagi ke CDL Hands-on Session sesi ke-14. Jadi saya Christina Michael dari Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, okey, akan menjadi moderator pada hari ini. So, sesi rasmi kita akan bermula tepat ya pada jam 3 petang. Jadi untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, okey, kita ada satu sesi perkongsian pendek ya, seperti biasa daripada seorang tokoh pendidikan yang amat disegani ya, Datuk Dr. Mahendra Singh. So, beliau juga merupakan salah seorang daripada koordinator Connecting Dots Learning. So, tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra dengan sesi snippets Reflect On yang bertajuk Kodawari, iaitu usaha murni ke arah kesempurnaan ataupun the pursuit of perfection. So, dipersilakan Datuk. Terima kasih Puan Christina dan selamat petang kepada semua yang dapat bersama dengan kita pada petang ini, dan kita mulakan tahun baru 2023 dan saya harap kita sama-sama dapat beri sumbangan kepada sistem pendidikan negara kita. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini ialah Kodawari. In the pursuit of perfection, atau ke arah nak mencapai kesempurnaan ya. Dan ini adalah satu konsep daripada negara Jepun. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun pernah dengar tentang konsep ini. Kalau anda lihat di sebelah kiri ada 3 perkara yang ditulis di situ: unwavering attention, passionate devotion, and seeking perfection. Seeking perfection artinya mencari kesempurnaan. So saya akan huraikan lagi dalam slide yang berikutnya. Kita harus faham bahawa dalam tugas harian kita ya, maupun kita berada di sekolah, dalam sistem pendidikan, sistem maksudnya di PPD, JPN atau di kementerian, atau kita merupakan stakeholder. Kita harus sentiasa mencari kesempurnaan, perfection. Dalam apa juga yang kita buat. Umpamanya kita nak meningkatkan prestasi pencapaian murid, then we should go for perfection. Kalau kita nak organize an event ya di sekolah, kita nak aturkan itu, kita juga pergi untuk perfection. How best we can do it. Walaupun kita adakan hari sukan setiap tahun, how can we make hari sukan tahun berikut lebih baik daripada tahun sebelumnya? Mesti ada cara yang kita boleh ke arah perfection, ke arah kesempurnaan. So ke arah usaha itulah kita perlu lihat sesuatu perkara itu dengan terperinci. Kita perlu beri perhatian kepada details. Kita tak boleh ada sikap tidak apa, tak apa, it's okay, it's okay. It's okay, it's not for perfection. It's okay, itu adalah ala kadar sahaja. Okay, cukup makan, right? So you are just going for the minimum. So tak kira anda bertugas di sekolah, dalam sistem pendidikan di daerah, JPN atau di kementerian, atau maupun tuan-tuan dan puan adalah seorang stakeholder. Kita semua mempunyai tanggungjawab nak ke arah perfection, kesempurnaan. So kalau kita nak beri definisi kepada Kodawari ini, konsep Kodawari, kita selalu ramai kita dengar gunakan konsep Kaizen, continuous improvement. Kodawari pula apa definisi dia? Next slide please. Kodawari ialah konsep ya,
di mana individu atau organisasi nak mencapai kesempurnaan, perfection. Mungkin anda tertanya, betul ke kita boleh go to perfection? Sebenarnya kita berarah ke perfection. Tapi kemungkinan besar we will be improving, but it's very difficult, susah sangat nak mencapai perfection. Itu mencapai Kodawari atau kesempurnaan. Kerana Kodawari dia beri tumpuan kepada quality daripada quantity. So, tidak bererti kalau kita di sekolah banyak kita adakan aktiviti, banyak dari segi kuantiti, tapi apa yang kita aturkan atau kita langsungkan, kualitinya boleh dipersoalkan. So sometimes it's better to have less but of good quality. Apa jua usaha yang kita buat maupun intervensi untuk meningkatkan prestasi pencapaian murid atau prestasi PDP dalam kelas oleh guru, we must go for quality. We must go for perfection. I think if I want to go back into the classroom, I know there are things that I have to do if I want to be the best teacher in the classroom. So kita kena tanya macam mana kita nak capai Kodawari persendirian kita, not only organisation. If Christina, you are a pegawai dekat PPD ni, how are you going to get your own Kodawari in terms of productivity, in terms of quality, dan yang terbaik. You want to tell yourself, okay, semua yang ada hari ini, lebih kurang 22 orang. We have to tell ourselves, how can I be better than 2022? I'm starting 2023. What else can I do? Apa lagi saya boleh buat? Kita tidak boleh ada dalam zon selesa. Kodawari mengharapkan kita letak standard yang tertinggi daripada yang biasa. Don't do the ordinary, do better, always best. Right? Next slide, please. Ramai innovator, people who innovate, mereka bentuk sesuatu alat dan sebagainya, satu idea, mereka mengamalkan konsep Kodawari. Just let's look at the handphone. Daripada zaman handphone pertama sampai ke sekarang, kita rasa, oh ini sudah yang tercanggih. Tapi jangan terperanjat, lagi 2 bulan kita dapat telefon yang ada kelebihannya lagi. It's trying to go towards what else can be added to the handphone. Sekarang jarang orang bawa kamera. Semua gunakan handphone untuk mengambil gambar. You can see how it has improved. Just one gadget, you are trying to perfectkan satu gadget. Sempurnakan satu gadget itu. So jangan kita bimbang tentang pesaing. Kalau kita amalkan konsep Kodawari, kita tidak perlu bimbang tentang persaingan kerana perfection yang kita harapkan akan lama-kelamaan we can beat our pesaing. Tak semestinya bila Nazir datang baru saya nak tunjuk saya punya PDP yang terbaik. Every day should be my best PDP, if not better. Try to go for the best. Of course, it's very difficult, it's very challenging. Kadang-kadang kita sibuk, kita tak cukup masa nak prepare. Kadang-kadang kita sibuk, kita tak cukup masa nak memimpin organisasi kita. Kerana banyak kita buat firefighting. While perfection is the ultimate goal, konsep Kodawari memahami, mengambil kira, it can never be reached. Nobody can ever say, I'm perfect. My organization is perfect. Nobody can say that because you know that you have to achieve that over time. But if you stop going towards perfection, you will lose out. You will be in zone selesa. Dan ada pakar pengurusan dia kata, when the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. Di luar sana orang telah banyak berubah ke arah prestasi yang lebih baik. Tapi kita dalam organisasi kita ala kadar, pimai tangtu aja. You know, just going for the basic, the ordinary. So you have to keep striving, even though you know that perfection is there, very right at the end, but a new perfection will come along, a new goal, matlamat yang baru akan datang. Next slide, please.
So pemimpin yang bertanggungjawab atau pendidik yang bertanggungjawab akan gunakan kuasa pujukan. Cikgu akan guna kuasa pujukan dengan murid. Pengaruh karisma dia. Dengan berani dia akan letak matlamat-matlamat baru, objektif baru, target yang baru untuk pelajarnya. Baru mereka akan capai yang lebih mereka mampu. My tagline semasa saya di bahagian sukan sebagai pengarah, saya di IAB, I always used to tell my officers, we are good. We might think we are good, but we can be better. There must be something that we can improve on. However, we want to be the best in what we do. If we are managing sports, we want to be the best people to manage sports. If you are in PPD, you want to be the best PPD. You want to offer the best as an officer to all the schools under you. Kodawari memaksa kita beradaptasi, membuat penambahbaikan dan tidak berada di zon selesa. We don't want to be in zone selesa. Remember, I said that if the change on the outside, we are in the school, we are in the PPD, we are in JPN, we are in ministry, but we don't know outside the world or in other countries, change is happening. That's what it means on the outside. But we are still holding on. Kita are very happy with what we have achieved. We do not put new targets. We do not go towards perfection. We do not go towards kesempurnaan. Remember, yesterday's wow becomes today's ordinary. Malaysia beat Morocco in soccer 25, 30 years ago. Malaysia has never reached the World Cup. But that time it was, wow, we beat Morocco. But Morocco reached the World Cup. In this year's World Cup, Morocco was playing. So we must not be happy with our wow of 2022 because that might have become ordinary. Now we have to find a new wow for 2023. What's the wow factor? Strive for perfection in everything. Take the best that exists and make it better. If it doesn't exist, create it. Create the challenge. This year we must achieve this. You create that challenge. Accept nothing nearly right. The sign, how can we make this better? There must be room for improvement. That is the saying by Henry Royce, the co-founder of Rolls-Royce. So, tuan-tuan dan puan-puan, remember Kodawari going for perfection, the relentless pursuit for perfection. Of course, it's so far away, but if you do not have that challenge, you do not pursue that challenge, then you will be in zone selesa, tidak mencapai apa-apa. Last slide, please. So, ladies and gentlemen, I have always shared this ungkapan, but today I'm going to call my daughter to share my final kata-kata hikmah that I always share with all of you. I wonder if you all can see. Let her come and stand next to me. Okay. Yeah, all right, she's in. Okay. Can you say it now? Books are the training wheels of the minds. Buku adalah beban latihan untuk minda. If the child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Thank you. All right. So let's remember this, right? We want to find our own Kodawari. People do know that there's no perfection, but people do appreciate the effort to reach perceived perfection. Perceived perfection. So kita letak, we create that. So tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber. So terima kasih pada Puan Christina dan Puan Elsie dan tim CDL kita dan kepada semua yang dapat bersama kita pada petang ini. Thank you very much. So please read more on Kodawari and build your own Kodawari. Have your own individual Kodawari. Thank you. Terima kasih kepada Dato' dan juga kepada anak Dato' ya. Sebab dia setiap kali dia dengar. She follows me every Thursday and every Friday talk. So one day she just mentioned it to me. So she has been listening and she memorized it. So I said, okay, now I'm going to invite you to share. All right. I hope you don't mind. It's okay, Dato'. Yeah, she can be like you next time, Doctor. Yeah. Say thank you to her, Doctor. Okay, terima kasih kepada doktor dan anaknya atas perkongsian itu tadi ya. So banyak yang saya telah pelajari
terutamanya it's new for me actually, konsep Kodawari ini. So bagi saya dalam konsep Kodawari ini usaha murni ke arah kesempurnaannya jika dikaitkan dalam proses PDP di bilik darjah guru itu sentiasa ya berusaha untuk menambah baik ya secara berterusan untuk mencapai objektif ataupun matlamat yang akan menjadi tanda aras bagi pencapaiannya, dan akhirnya bukan kuantiti yang diharapkan tetapi hasil yang berkualiti menjadi sandaran. So, oleh itu perubahan pola berfikir itu dalam sesebuah organisasi sangat penting ya dalam konsep Kodawari ini. Pastinya apa yang kita inginkan ialah mesti sentiasa membuat penambahbaikan untuk mencapai kesempurnaan. So marilah kita amalkan Kodawari ini, jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Dan Datuk, ya. So, sekali lagi terima kasih. Rumusan Christina lebih baik daripada penyampaian saya. Datuk. Ya. Good, you put it in a very nice nutshell. Thank you, Datuk. Yeah, so once again, thank you very much, Datuk, atas sesi itu tadi yang sungguh bermakna ya, dan saya percaya perkongsian tentang Kodawari ini oleh Datuk tadi itu telah memberi motivasi dan juga inspirasi lah kepada kami para pendidik ya, agar terus mencari ilmu dan menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi anak murid kita semua. Jadi tanpa membuang Buat masa Christina, kita ya. Kodawari itu saya bukan saja apply kepada semua pendengar. I also apply to my own self. Ya, You know, untuk that diri I have to be sendiri. better. How else can I be better? Ya, How else can I betul. improve in so many other things? You know, Ya, there's betul no itu, end. Datuk. Okay. Okay, thank you Datuk for the sharing. Alright, so tanpa membuang masa ya, kita teruskan dengan sesi hari ini. Okey, kepada yang baru masuk, okey, selamat datang, selamat petang, salam sejahtera. Okey, yang berbahagia kepada Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, Datuk Dr. Mahendra Singh, penyampai sesi snippet itu tadi. Okey, penceramah jemputan CDL ke-14 pada hari ini iaitu Cikgu Lee Cheong Tee, Puan Elsie Gelup, penyelaras CDL. Cikgu Mita Tabang, Sabah Chapter. Okey, mungkin ada pengetua juga, para pendidik, guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan juga yang sudi bersama dengan kami dari seluruh pelosok Malaysia. Okey, so saya Christina Michael dari PPD Kota Kinabalu akan menjadi moderator anda pada hari ini. Jadi selamat bertemu kembali dalam sesi CDL ke-14 ya. Dan Cikgu Mita Tabang iaitu satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. So, tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, okey, jadi saya ingin berikan beberapa objektif bagi CDL hands-on ini, iaitu berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan berterusan. Okey, peserta perlu mendaftar ya sebagai pelanggan ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma, boleh layari www.connectingdots.my dan peserta boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster ya. Dan sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari iaitu pada hari Khamis selama 1 jam 30 minit. Bermula dari jam 3 sehingga 4:30 petang. Dan perkongsian dijalankan secara hands-on. Okey, dan e-sijil disediakan menerusi pautan yang diberikan pada akhir sesi. Dan hashtag ialah Cikgu Mita Tabang yang bermaksud juga Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang itu adalah bahasa suku kaum etnik Sabah ya, juga bermaksud guru itu saling bantu membantu. Okey, jadi seterusnya saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah kita pada hari ini iaitu Cikgu Lee Cheong Tee, okey, dari Sekolah Menengah Saint Peter Telipok
yang akan membuatkan perkongsian dengan kita pada petang ini. Jadi saya bacakan biodata bagi Cikgu Lee Cheong Tee. Okey, berpengalaman mengajar selama 27 tahun dalam mata pelajaran matematik. Okey, seorang penerima anugerah APC 2010 dan 2016. Penerima anugerah Guru Inspirasi McDonald pada tahun 2019 dan merupakan jurulatih utama negeri dalam penulisan modul pembelajaran matematik dan matematik tambahan. Okey, baiklah, dalam CDL Hands-on online session Sabah siri yang ke-14 kita pada hari ini, Cikgu Lee Cheong Tee akan membuat 2 perkongsian pada hari ini, iaitu yang pertama ialah mencari pusat putaran 90 darjah dengan menggunakan kaedah cancang dan ufuk. Dan perkongsian yang kedua ialah Smart Study Matematik SPM, iaitu merupakan modul pembelajaran berfokus matematik bagi tingkatan 4 dan 5. Jadi sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu bolehlah terus ya bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa. Dipersilakan Cikgu Lee Cheong Tee untuk memberikan perkongsian beliau. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih kepada Cikgu Christina dan Cikgu Ausia. So, yang ini hanyalah pengkongsian. Okay, so apa-apa yang baik, Cikgu bagi tahu, dan apa-apa yang tidak baik, Cikgu bagi tahu juga itu, supaya kita boleh buat penambahbaikan lagi pada masa akan datang ya. Okay, baik, saya mulakan saya punya perkongsian. Okay, boleh nampak kan? Boleh Cikgu. Boleh ya? Okey, baik. So, saya mulakan saya punya perkongsian ya. So, okey. So, dalam hari ini saya akan, yang pertama saya akan kongsikan kaedah cancang, ufuk, yang merupakan satu lagi kaedah alternatif, so membantu murid-murid mencari pusat putaran 90 darjah, dengan lebih mudah. So actually banyak cara untuk mencari pusat putaran. Dan inilah salah satu cara ya yang saya rasa mungkin mudahlah, bagi saya mudah dan saya sudah cuba pada pelajar saya, so dan mereka suka dengan cara ini. So dalam kaedah ini kan saya pecahkan kepada tiga bahagian, yaitu cancang sahaja, ufuk sahaja, dan cancang dan ufuk. Itu tiga keadaan. Lepas itu kan yang kedua, yang kedua saya akan kongsikan Smart Study Matematik Tambahan SPM yang merupakan modul pembelajaran berfokus untuk Form 4 dan Form 5. So modul ini kan disediakan nota dan rumus, disediakan analisis soalan sehingga 2021 dan juga latihan berfokus SPM yang disusunkan mengikut SKP. Dan modul ini kan telah dikongsikan di beberapa sekolah di Sabah, Sarawak, dan juga Semenanjung Malaysia. So guru-guru telah memberi respon yang positif. Jadi harap so nanti cikgu bagi komen ya, saya tunjukkan dulu nanti cikgu bagi komen. So kalau apa-apa lagi cikgu boleh bagi cadangan dan penambahbaikan. Baik. So ini dia. Satu perkongsian satu, mencari pusat putaran 90 darjah dengan kaedah cancang lawan ufuk. So contoh pertama. Baik. So mungkin baik. So yang pertama, saya akan minta ya, boleh saya minta, mungkin saya boleh minta satu orang, ada tak guru bantu saya? Guru nak bantu saya. Ataupun saya terus minta Cikgu LC lah. So LC pernah mencuba sudah itu. Boleh. Baik. So yang pertama ya, yang ini namanya keadaan pertama adalah so dia adalah case satu adalah di mana kan titik sepadan itu kan dia boleh dia titik sepadan menghasilkan garisan mengufuk. Baik. So sekarang kan kita lihat dulu ya. Baik. Saya tanya soalan, cikgu macam kita mengajar juga lah. Saya tanya soalan, cikgu menjawab. Baik, kita lihat dulu ya. So T dengan A, bolehkah dia bentuk garis mengufuk? Boleh mengufuk? So ini A. So A dengan so
A dengan D. A dengan okey. Okey, kalau tak cantik saya boleh tolong padang, tiada masalah. Okey, baik, kejap dulu Okey, saya padang. Okey. So cuba tengok okey. Bolehkah A dengan P? A dengan P. Boleh ufuk ke tidak? Okey, saya tolong Cikgu Yasi. Saya akan sambung kejap dulu Saya select dulu, saya tolong. Okey, baik. Ini dia. So, saya padam yang tiap berkenaan. Okey, baik. Baik, tiap baik. Ini belajar. Okey. Jadi AP tidak boleh. So AP tidak boleh ufuk. Okey, maksudnya kita cari dulu mana yang boleh ufuk. So AP tidak boleh ufuk. So saya padam. Okey, baik. So sekarang kita lihat lagi itu. Satu kawan Okey, baik. Sekarang, okey, baik. Kita lihat dulu. Okey. So okey. So sekarang kita lihat. Okey, AP tidak boleh. So sekarang Q dengan B. Bolehkah tidak? QB boleh tidak? Main tengok saja, tak perlu. Okey, cikgu sebut saja. QB bolehkah tidak? Boleh QB bentuk kali ufuk? Okey, ataupun so saya tunjukkan saja. Okey. So contoh ya. So bolehkah? Okey, saya sambung. Okey. Q dengan B. So Q dengan B. So QB. Okey, masih condong. Okey, dia condong. Saya tidak mau. Okey, So saya okey, padam. Saya padam, saya tidak mau. Okey, lepas tu kita lihat lagi itu. Okey, baik. Lepas itu kita tengok lagi satu lagi. Okey, saya guna warna hijau. Okey, A dan C. Okey, saya sambung A dan C. So A dan C. Okey, bolehkah AC? Boleh bentuk kali susah? Boleh silakan? Boleh. Dia boleh. Boleh. Okay, maksudnya dia boleh. Maksudnya kan? So maksudnya kan? So dia boleh bentuk kali ufuk sudah itu. Okey, baik. Sekarang kita lihat dulu. Sekarang dia kata maksudnya PQRS PQRS ini adalah image bagi ABCD. Maksudnya kan sekarang dia maksudnya dia akan pusing begini. Dia akan pusing begini. Maksudnya kan dulu saya ancur dulu. Maksudnya kan raja ini akan pusing ke sini. Okey. So sekarang so tandakan di mana tengah-tengah. So apa So juga nak nampak sudah C sambung A dapat mengufuk. Cuba tandakan di mana tengah-tengah dia. Tandakan di mana tengah-tengah dia. Tandakan di mana tengah-tengah dia. Dapat tanda? Tandakan di tengah. Itu dia. So bila sudah tanda sudah kan? Okey, bila kamu sudah tanda, maksudnya sekarang dia sudah tandakan di tengah-tengah dia. Okey. Apabila dapat di tengah sudah itu, maka kita akan buat pergerakan, cancang ufuk. Baik. So lihat, maksudnya pergerakan itu akan bermula pada objek. So dia buat objek sini. Sini objek dia. Okey. So dia akan bergerak ke titik tengah. Dia akan bergerak ke titik tengah. Okey. Berapa langkah? 2 langkah kan? 2 langkah. So bila buat gerakan 2 langkah, maka kita balas balik 2 langkah. Kalau kita pergerakan sekarang ikut jam. Maksudnya sekarang kan yang ini dia akan juga buat pergerakan ikut jam. Maksudnya sekarang dia akan ikut jam juga. Maksudnya dia akan buat pergerakan ikut jam. So maksudnya apabila sampai pusat kalau ikut jam dia naik atau dia turun. Cikgu LC. Dia naik atau turun Cikgu LC? So dia sampai sini sudah itu dia akan naik atau dia akan turun supaya dia ikut jam. Turun. Turun, dia akan turun. So dia akan turun. Sekarang 2 langkah. So sini bergerak sini 2 langkah, dia akan turun 2 langkah. Okey. Maka dapatlah pusat putaran. So ini pusat putaran dia. So itu adalah secara maksudnya case di mana dia adalah cancang ufuk. Cancang ufuk. So, okey. Ya, ada soalan daripada rakan-rakan? Boleh terima? Ya, Cikgu Lee. Bagaimana Cikgu menerangkan sebab student ni kan bila kita bercakap tentang ufuk dan cancang pun mereka tidak faham. Jadi mungkin ada caranya untuk student itu ingat ufuk tu macam mana, cancang tu macam mana. Okey, boleh juga. Maksudnya kalau begitu kan maksudnya untuk permulaan. So kita boleh perkenalkan dulu apa itu ufuk, apa itu cancang. Yes, kena perkenalkan dululah. Mungkin dari segi perkataannya sendirilah macam
si itu kan Itu. cancang kan. Cancang ufuk. Si itu Si. cancang. Maksudnya kita lukiskan. Jadi maksudnya Jadi si itu. coba cikgu lukis So, si. si itu Okey, adalah garis. cancang. So maksudnya jadi jadi betul ventricle sorry minta okay. So cancang dan ufuk. Apa so? Cancang, so ufuk adalah You. ya. So cancang ufuk gitu. Begitu. Ya. Kan supaya student itu boleh ingat. Ya betul. So maksudnya nanti kita boleh buat penambahbaikan lagi untuk ini. Kita maksudnya bila kita share dengan murid-murid kan. So kita buat sharing itu. So maksudnya sekarang kan secara keseluruhannya so dia akan begini. So maksudnya saya clearkan algoritma. So maksudnya saya tunjukkan dia begitu. Okey, so maksudnya kalau pelajar itu kan dia sudah biasa sudah kan. So maksudnya kan dia bila dia lihat yang ini kan. So maksudnya dia akan cari. Dia akan cuba cari mana yang boleh cancang dulu. Maksudnya untuk case ini kan. So yang ini kan dia boleh case ufuk. Dia nampak dua titik ini. Okey, dia nampak yang boleh cancang ufuk adalah dua ini. So, okey. So maksudnya putaran ikut arah jam. So lepas tu dia dapatkan dua titik yang boleh membentuk garis ufuk ataupun cancang. So untuk case inilah case ufuk. So bila dapat dua titik itu, so dia dapatkan tengah-tengah dia. So dia akan tanda tengah-tengah dia. Seperti gambar tadi itu. Lepas tu so untuk bergerak pada objek ke image, okay? So untuk bergerakkan, okay, untuk menggerakkan dari titik ini ke titik ini, so maksudnya dia bergerak dua langkah, okay? Okay, dia buat pergerakan dua langkah. So bila sini dalam dua langkah sampai ke pusat, maka dia akan buat ikut jam. Untuk jadi ikut jam, maksudnya dia akan naik, dia akan turun. So dia akan turun dua langkah juga itu. Maka dapatlah pusat. Itu dia. So itulah case pertama. Okey. Kawan-kawan boleh terima ini? Ya. Okey, boleh sudah juga. Boleh. Okey. So sekarang kalau boleh sudah, baik kita ke case yang kedua. Case kedua. Okey, case yang kedua. Ini dia. So case kedua sama juga. Dalam case kedua kan, so kita nampak dia boleh ufuk. Okay, maksudnya so dia boleh cancang. Okay, ada dua titik yang dia boleh cancang. So maksudnya kan, so kita nampak J dan A tidak boleh. Okay, so maksudnya yang boleh cancang adalah dua titik ini. Okay, maksudnya dia pusing ikut arah jam. Lepas tu kan, so titik yang boleh membentuk cancang adalah titik A dan titik J. Titik J. So lepas tu kan dapat sudah dua titik sepadan yang boleh membentuk cancang, maka dia akan dapat tengah-tengah dia. Lepas tu kan dia akan buat pergerakan ikut jam. So dari objek ke pusat. So maksudnya sekarang dia akan dua langkah turun ke pusat. Okay, so cancang ke pusat. Lepas tu dia bila sampai ke pusat tengah itu, dia akan balas balik. So ikut arah jam, so dia akan ke kiri. So dua langkah. Okay, so maka dapatlah pusat. So dia mesti ikut. Maksudnya kan di sini, maksudnya aku nampak sini kan. So sekarang kalau dia ikut, ini adalah ikut arah jam. So maksudnya pergerakan ini pun ikut arah jam. Ikut arah jam. Ini dia. Okey. Ya, cikgu boleh terima yang case kedua. Ya. Mungkin ada kekeliruan juga tu cikgu, sama ada ada ke kiri atau ke kanan. Macam mana lagi Sini. kita mau pastikan? Contohkan, kita lihat baik. Kita lihat sini ya, contohkan sekarang kan. Okey, kita balik, kita turn back. Okey, kita balas contohnya kan. So kita balas balik. Okey. So contohkan. So sekarang kita lihat sini. Okey, saya tunggu kita dulu ya. Okey. So saya tukar warna. So sekarang, okey. So di sini, so dia adalah maksudnya daripada ini adalah objek. So ini adalah image.
So maksudnya pergerakan dia so ada ikut arah jam. So dia ikut arah jam. Sini. So sekarang dia sudah pergi sini sudah itu, dia sudah turun sudah. Kalau dia ke sini, jadi itu apa? Lawan jam kan? Sekarang kalau begini dia lawan sudah. Dia kalau begini dia lawan jam sudah itu. Ah. So maksudnya sekarang kan, so untuk ikut arah jam, so dia akan bergerak ke sebelah sini. So ikut arah jam. So sama arah. Oke. Begitu dapat? Oke, jelas. Jelas. Itu dia. Oke. So maksudnya kan pergerakan itu maksudnya ikut asa putaran dia. Itu dia. Oke, so itulah case yang kedua. Case yang kedua. Oke. So baik, saya teruskan lagi. So case yang ketiga. Oke, saya clearkan dulu. So nanti kita minta cikgu-cikgu cuba ya. Oke, yang ini saya buat untuk ikut jam. So nanti kita mungkin boleh minta cikgu buat untuk lawan jam. Oke, baik, saya clearkan Odoi. Oke, baik. So saya ke seterusnya. Oke, baik. Oke, ini lagi. So untuk ini kan, yang inilah case titik sepadan condong. Maksudnya kan tidak ada yang boleh, tidak ada titik sepadan yang boleh membentuk mengufuk dan tidak ada titik sepadan yang boleh membentuk cancang. So maksudnya kalau dalam case begitu, maksudnya kita pilih yang terdekat, Oke, baik. So maksudnya dalam sini kan kita lihat, kita cuba pilih yang terdekat. Yang terdekat, dan tidak bersilang. Oke, baik. So kita lihat maksudnya kan. So kita lihat dulu ya. So maksud di sini, so I dengan K. So lihat dulu. So I dengan K. Di sini, I dengan K. I dengan sini I, sini ini K, ini I. Satu. Lepas itu kan kita tanda lagi itu. So F dengan L. So F dengan L. So ini F. So ini L. Lepas tu kita lihat isu pelajar boleh pilih mana-mana. So ini G. So ini M. G kawan dengan M. So G kawan dengan M. Lepas tu H. So antu dulu. So lepas tu so H akan kawan dengan N. So H akan kawan dengan N. So sini. So lepas last sekali P dengan J. Kita nampak kan maksudnya saya sekarang kita lihat kan kalau kita pilih, bila kita pilih kan contoh. So kalau pilih actually kita boleh pilih mana-mana. Kalau saya pilih H dengan L, gambar aja bersilang. So tidak cantik. Tidak cantik. So maksudnya kalau saya pilih L dengan pun tidak cantik. Dia bersilang. Maksudnya kita cuba pilih titiknya tidak bersilang. Pasangan titik yang tidak bersilang. So dalam case ini, saya pilih titik P. Saya pilih titik. Pusing itu. Saya pilih P dan J. Dia terdekat. Dia berdekatan. So actually K dan I pun boleh, tapi titik itu jauh sikit. Kita pilih yang berdekatan. So oleh kerana titik objek di image dia adalah condong. So untuk ini saya akan buatkan garis lurus. Sambung dia. Bila sambung, sama juga itu. Bila sambung, kita akan tentukan di titik tengah. So itu hari, so maksudnya titik tengah, saya akan tunjukkan dulu. So maksudnya, sini. So kalau pelajar kan, so dia tidak pada titik tengah, terus kita boleh buat begini. So maksudnya, so satu langkah dari sini. So satu langkah dari sini. Lepas tu ubah warna. So satu langkah dari sini. So satu langkah dari sini. So maka didapati. Titik tengah ada di sini. So maka dapatlah. Baik. Maka dapatlah
titik tengah. Titik tengah dia. Okey. So sekarang kan, so dari objek itu, okey, untuk bila condongkan, maka dia ada pergerakan cancang ufuk. Okey, ikut arah jam. So maksudnya dia akan bergerak ke sini dulu. Sampai titik sana, okey, maksudnya di sini. So 2,5 petak. 2,5 petak, lepas tu dia akan ke titik tengah. So dia akan gerak. So 1,5 petak. Okey. So sekarang kan, so sama juga itu. So maksudnya kan, okey, so sekarang untuk seterusnya, so oleh kerana ikut arah jam, so maksudnya kan, bermaksudnya pelajar akan pusing ke sini. Pelajar akan pusing ke sini. Ya, pelajar perlu pusing ke sebelah sini. Okey, sorry. Itu. Okey, pelajar perlu pusing ke sebelah sini. Okey. So sekarang jangan balas balik. So sekarang kan, so okay, yang ini adalah, okey, di sini adalah 2,5 ufuk. So bila balas balik, so 2,5, so dia akan 2, okey, 2,5 cancang. Lepas tu di sini adalah 1,5 cancang. So maka dia akan balas balik. Dia akan balas balik 1,5. So ikut arah jam. So akhirnya, ya, so nampak? So pusat dia. So guru-guru ada komen? Cikgu Lee, bolehkah yang kita tentukan yang di tengah itu kita ukur menggunakan pembaris. Lepas tu kita bahagi 2 lah. Pun boleh. Kalau pelajar tidak mahir kan, so dia boleh buat begitu. Boleh juga. Okay. Maksudnya dalam kes dengan so pelajar untuk tengah-tengah kan, so kalau pelajar kurang mahir kan, dia boleh gunakan pembaris. Tentukan di mana tengah-tengah. Okey. So maksudnya so dalam kelas kadang-kadang ramai pelajar. So ada pelajar boleh dapat terus. So ada pelajar yang mungkin tak dapat tengah-tengah. So maksudnya okay, mungkin di sana kan macam Cikgu Krisna kata lah, mungkin di sini kan ada pelajar mungkin hadapi masalah titik tengah. So mungkin kita boleh guna pembaris. So yang sebab itu hari Krisna ada bagi tahu juga itu. So itu sebab saya gunakan. So dari kiri, dari kanan, kiri kanan sehingga dapat tengah-tengah. So pelajar boleh nampak dengan jelas. Itu dia. Okey, satu langkah dari kiri, satu langkah dari kanan. So ulang sampai dia dah boleh nampak tengah-tengah. Itu dia. So itulah case. So maksudnya secara keseluruhan, so itulah 3 case. So 3 case, okey, yang di mana kita boleh tentukan, maksudnya kita tidak menggunakan sebarang alat, maksudnya kita boleh terus biasanya kan. So kita akan gunakan biasanya kan kalau ikut buku teks, maksudnya dia gunakan maksudnya sambung buat pembahagi dua sama serenjang. Di akhirnya dapat. Dan sebelum dahulu kan saya suruh murid gunakan kertas surik. Okey, saya memang suka guna. Jadi kertas surik kan memang satu cara yang sangat berkesan untuk tentukan pusat. Tapi sejak kebelakangan ini, so semasa exam tidak boleh gunakan kertas surik. So maka bila saya fikir, so dapat cara ini. Itu dia. So itu saya namakan sebagai. Jadi saya share dengan kawan-kawan dalam sekolah. So mereka kasih nama. So V lawan dengan. Okay, so ufuk cancang lawan ufuk, kasih nama dia. Itu dia. Okay. So kawan-kawan dapat setakat ini. So tiga konsep itu. Kalau dapat 3 konsep itu, so kita boleh minta kawan-kawan untuk mencuba. Okay. Boleh tidak? Macam guru-guru ni malu ini. Ya. Okay. Baik. So, okay, saya clear dulu. Okay. Mungkin tengok dulu. Mungkin ada kawan cikgu-cikgu yang nak mencuba ya. Kita persilakan. Okay. So ingat, so kita ni sama-sama belajar. So nanti juga komen lah. So mungkin cara ini kan. Mungkin ada lagi cara penambahbaikan supaya jadikan dia lebih senang lagi. Pelajar boleh terus nampak. So kalau pelajar mahir sudah kan, dia boleh terus nampak sudah itu. Dia punya pusat. Okay. Baik. So saya kasih clear kan. Okay. So yang ini adalah, okay. So yang ini adalah, okay, ketiga. Yang tadi 3 contoh itu adalah ikut arah jam. Okay, baik. So sekarang kita pergi sini. Okay. Okay, baik. Dari sini. Okay, baik. So yang ini, okay. So yang ini adalah lawan arah jam. Okay, lawan arah jam. Okay, lawan arah jam maksudnya dari JK, maksudnya JKLMM. Okay, so menjadi
TQRS. Okey. Yang ini dia boleh mengufuk. Cuba cikgu cari. Cuba ada, kalau ada cikgu mencuba. Cuba cikgu tandakan 2 titik. Okey, sepadan yang boleh mengufuk. Ada cikgu mencuba? Cikgu Lee, mungkin mereka mau tahu Ya. macam mana mau tanda tu. Macam cikgu Oh. ajar hari tu. Ah, Boleh bagi tahu dululah. okey, Sebab mungkin bukan cikgu-cikgu. semua Okey, baik. mahir dalam Zoom ini. Cikgu, okey. So, Ah. ada okey, tidak mahir kan mereka, mungkin mereka tidak mahir kan? Ya. Okey, baik. So cikgu-cikgu ada nampak pada wait kamu kan? Ada nampak tak satu tanda pensil ataupun anode sana? Pensil ataupun anode? Ada tiada? Okey, mungkin akan sekarang kita belajar menconteng dululah. Okey, jangan tanda kan. Okey, cuba okey, guru-guru okey, ada tak boleh menconteng? Conteng saja. Okey, jangan mana-mana cikgu LC tahu sudah. Okey, cikgu LC dapat. Okey. So ada cikgu boleh mencuba conteng? So pergi anda sana itu selepas lepas tu di sana anda pilih pensil. So anda sudah boleh pilih warna sudah itu. Ya. Okey, Bagi tahu di bagus. mana endnote tu cikgu? Di mana tu endnote? Di atas itu, tu LC. Okey, so sekarang cikgu Hugh pun dapat sudah. Saya nampak cikgu Hugh ada tanda. Cikgu Satrina pun ada. Ada sudah itu. Ramai sudah itu. Ramai boleh sudah. Okey, baik. Ada tanda sudah sana di sana sudah. Okey, okey, bagus. Nazira pun tanda sudah itu. Ramai sudah menanda sudah. Boleh melukis. Okey, bagus. Okey, baik. Sudah. So sekarang kan, okey, baik. So ada tanda 2 titik sudah itu. Christina pun tanda sudah itu. Okey, baik. So kasih clear dulu semua. Okey, baik. Saya clearkan semua. Kasih bersihkan semua dulu. Okey, baik. Cuba tandakan. Okey, Linda pun dapat sudah itu. Okey, baik. Okey, tak apa. Kalau terconteng, kalau tidak kemas, saya boleh tolong kemaskan, tiada masalah. Okey, baik. Okey, siapa nak cuba dulu? 2 titik, okey, 2 titik yang boleh mengufuk. 2 titik objek image yang boleh mengufuk. Ada sudah. Sudah, bagus. Okey, bagus ya. Okey, sekarang dia dapat sudah itu. Okey, so mungkin kita boleh cikgu tolong dia, saya tolong dia kasih besar sikit, kasih tanda dia besar-besar supaya kadang-kadang nampak. Okey, so ini dia. So sini dan sini. Okey. Okey, cikgu Satrina. Sekarang cuba cari mana tengah-tengah dia. Mana tengah-tengah dia, kasih tandakan dia. Okey, bagus. Okey, dapat tengah-tengah sudah itu. Okey, saya kasih besarkan dia. Okey. So sekarang dari objek, okey, buat pergerakan ikut arah jam. Lawan arah jam. Cikgu buat. Gerak ke buat pergerakan lawan jam dulu. Okey. Buat lukis saja sana itu. Buat pergerakan okey, lawan arah jam ke titik tengah. Teruskan. Cikgu Lee, objek mana objek, mana image? Ini objek, sini objek. Kan sini Kena objek. Ini adalah objek, ini adalah image. Okey, kena tanda dulu supaya Okey, ya. kita punya guru So tidak ini keliru. objek, ini objek, ini image. Okey, so dari objek, okey, bergerak ke pusat. Cuba. Siapa? Teruskan cikgu Satrina. Dari objek, okey, dari titik ini, okey, dari titik ini, okey. Cikgu buat pergerakan ke objek, ke pusat. Okey. So sekarang kita lepas tu kan, okey, kalau ikut lawan jam, cikgu Satrina akan turun ke bawah. Okey, dengan jarak yang sama. Cikgu saya akan turun ke bawah dengan jarak yang sama. Okey. Jadi, maka dapatlah pusat dia. So maka ini pusat dia. Okey. So maka dapatlah pusat putaran. So jadi ini adalah pusat putaran dia. So dapat sudah pusat putaran dia. So ini pusat putaran dia. Okey, sorry, terlalu besar sudah itu. Okey. Okey. Cikgu Lee, ada cara untuk cek jawapan tu betul atau tidak? Mungkin mau ada. Okey, double sekarang check? kita buat So sekarang kan so sekarang kita tekan. So maksudnya sekarang saya tekan saja itu. Okey, baik. Saya tekan. So di sini betul sudah itu yang hijau. Okey, lepas tu tengah-tengah di sini. So dia turun pusat. So kalau saya clearkan jawapan dia itu clear all. So itu dia. Okey. So pertama, yang ini dia boleh cache, dia adalah cache mengufuk.
ada 2 titik. So dia boleh move, lepas tu tengah-tengah. So lepas tu lawan jam. So maksudnya pelajar dapat terus. So Ya. sangat cepat. Ya. Sangat cepat mereka dapat pusat dia. Kalau untuk case, kalau objek dan image kan, kalau mereka boleh ufuk atau boleh cancangkan, so memang sangat cepat dapat dia punya pusat. Okey, baik. Kita pergi contoh kedua. Okey, kita pergi contoh kedua. Cikgu Lee, sebelum itu, Boleh. Cikgu Lee, Ya. mungkin boleh to make sure dia ialah 90 darjah. So cuba lukis itu untuk tunjukkan yang sudut itu ialah 90 darjah. Mungkin lebih yakin lagi lah. So yakin lagi maksudnya? Itu sudah. Saya tunjukkan ya. So Ya. maksudnya kan, okey, baik. So maksudnya di sini, so ini pusat. Okey, sambung ke objek. Okey. So pusat sambung ke image. So Okey. sudut yang terbentuk, so memang 90 darjah. Betul. Ya, itu dia. Ya. So lepas Okay, tu good. lawan ikut, lepas tu lawan arah jam. Itu dia. Okey. So itulah case yang baguslah. Okay. Thank you Cikgu Satrina. Okay, bagus. Itu dia contoh. Kalau pelajar itu dia nampak sudah kan, memang sangat laju. Dia dapat dia punya pusat putaran. Kalau titik sepadan dia ufuk kan, titik sepadan dia kan, dia boleh ufuk dan dia boleh cancangkan, memang sangat cepat dia dapat dia punya pusat. Okey, baik. So kita teruskan lagi, kita pergi contoh lawan jam. Yang lawan jam case kedua, di mana dia boleh cancang. Okey, baik. Dulu. Ini dia. Okey, kita minta cikgu cuba lagi. Cikgu, siapa? Cikgu, saya nampak Cikgu Hugh tadi menconteng-conteng itu. Okey, Cikgu Hugh. Cikgu Hugh. Ya. Ya, Cikgu Hugh boleh bantu? Cari 2 titik. Okey, sekarang kan sama juga itu. Yang ini pun case lawan arah jam. Maksudnya ini adalah objek. So ini adalah macam Cikgu Henry angkat tangan tadi. Macam Cikgu Henry ada angkat tangan kan? Mana suara Cikgu Henry itu? Okey. Boleh cuba, tidak masalah, siapa pun boleh cuba. Okey, ya. Ini image. Okey, baik. So mari. So cuba tandakan 2 titik yang boleh mencancang. 2 titik yang boleh mencancang. Ya. Ada guru nak mencuba? Ya. Cikgu Henry. Okey. 2 titik. Okey, mana? Dia terus guna garisan. Okey, baik. Okey, boleh. Okey, baik. Cikgu siap. So itu dia. So maksudnya sekarang kan, okey, saya lebih suka tanda, okay? Maksudnya kayak 2 titik ini. So titik ini dan titik ini. Okey. So tandakan tengah-tengah dia. Mana tengah-tengah dia? Okey, saya bantu. Okey, dia tanda. Okey, bagus. Okey, so sekarang kan, sekarang cikgu akan buat pergerakan. Cikgu akan buat pergerakan. Okey. Lawan arah jam. Okey, saya tukar warna dulu. Okey, saya tukar warna dulu. Saya tukar ke warna biru. So sekarang dari sini ke pusat dia akan buat ikut lawan arah jam. So cikgu boleh nampak sudah? Di mana dia pusat? Ya. Kau nampak sudah? Tengok. Wah, dapat tu sudah itu. Tengok dia dapat tu sudah, okey? Betul sudah itu. Cantik sudah itu. So dapat tu jawapan. Maksudnya kan, so dia akan 2 so kita lihat ya. So maksudnya sekarang, okey. So 2 titik. So tengah-tengah, so dia akan buat lawan jam, so dia akan 2 ke atas, lepas tu 2 ke tepi, so pusat. Okey. Asalkan pelajar, kalau ada kes cancang di UFO kan, asal pelajar dapat tengah-tengah kan, maka dia boleh terus dapat di pusat. Itu dapat dia pusat. Okey, baik. So sekarang kita pergi ke kes yang ketiga. Okey. So saya clearkan. Okey, baik. Okey, sekarang. Okey, siapa nak cuba? Okey. Minta guru mencuba. Buat saja. Okey, mana-mana. Actually kan mana-mana titik pun boleh sebenarnya. Ya. Teachers, come on. Ya. So sekarang adalah lawan jam juga itu. So maksudnya ya. So ini adalah objek. So ini adalah image.
Sekarang sama juga itu. Cikgu cari dulu. Okay. Yang ini kan memang tidak boleh, tidak ada yang boleh ufuk dan cancang. Dia hanya ada condong saja itu. Okey. Ada cikgu nak mencuba? Ya. Okey, baik. Kalau boleh pilih, okey, sekarang pilih 2 titik yang terdekat. Cuba cikgu pilih 2 titik terdekat, titik objek image yang terdekat. Cikgu boleh, okey, ada cuba, cikgu mencuba? Ya. Ya, sekarang dia hands on kan? Kalau hands on kita mencuba. Ya. Tengok dulu, ada cikgu sana yang bercakap agak say bye. Okey, cikgu Clement. Saya nampak cikgu Clement. Oi, cantik. Cikgu Cheng ada. Okey, cantik cikgu Cheng. Okey, baik. So lepas cikgu sambung, okey, selepas cikgu sambung. Okey, tengah-tengah. Okey, mana tengah-tengah cikgu Cheng? Lepas tu tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia. Okey, dapat sudah. Okey, okey. Nazila pun tanda. Okey. Cikgu Nazila tanda sudah itu. Okey, baik. Okey, cantik sudah itu. Okey, sekarang kan? So, ini tengah-tengah sudah. Kita dapat tengah-tengah sudah sini. Tengah-tengah sudah sini. Sekarang kan? Dari objek ke titik tengah. So, anda akan buat pergerakan cancang ufuk. Okey, baik. Okey, so cikgu akan buat pergerakan cancang ufuk. Maksudnya dari sini so, 3 atas. Okey. So, kalau cikgu actually kan, kalau cikgu yang mahir kan, cikgu nampak sudah itu. Okey, buat pergerakan. Cikgu boleh buat pergerakan. Okey, baik. Siapa nak cuba? Siapa sudah nampak dia punya pusat sudah itu? Ada guru nak buat pergerakan? Ya, hello. Ya. So, maksudnya dari sini, okey, so cikgu akan dari sini. So, dari sini ke sini, dari sini ke sini, cikgu buat pergerakan cancang ufuk dengan lawan jam. Siapa boleh cuba? Cikgu Cheng, sambung cikgu Cheng. Ya. Atau cikgu Nazila tadi itu. Ya. Dari C, okey, kalau nak buat pergerakan lawan jam, so kena turun dulu. So kena turun dulu. Dari C kena turun dulu. Pergi C kena turun dulu. Okey, so okey, tak apa, saya kasih cantik. So, okay, jangan tak perlu pada. Okey, Pak, cikgu buat sekali. Dari C cikgu turun dulu. Dari C cikgu turun dulu untuk pergi ke tengah-tengah, C turun dulu. Ya. Ya. Okey, bagus. Okey, baik. Saya padam ya. Okey. Bila kamu turunkan, mesti okey, yang ini sudah bila dia sudah turunkan, dia sudah terlebih titik. So maksudnya dia boleh turun sampai sini saja. Okey, kejap dulu Okey, kejap dulu. Okey, sampai sini saja. Okey. Sampai sini saja. Lepas tu gerak ke tengah-tengah. Okey, gerak ke tengah-tengah. Gerak ke tengah-tengah. Gerak ke titik tengah, juga gerakkan dari C. Okey, sekarang sudah turun satu langkah, lepas tu gerak ke tengah-tengah. Juga gerak ke tengah-tengah. Dapat? Okey. So sekarang dia sudah turun satu langkah. Okey, baik. Dia sudah turun satu langkah. Cikgu dari okey, bagus. Okey, kejap dulu Saya kasih simpan, saya kasih kemaskan dia. Saya kasih simpan bagus. Okey. Sekarang dari titik itu cikgu akan balas. Okey, cikgu akan balas satu cancang balas ikut arah jam. So dia ikut arah jam, cancang itu balas jadi ufuk. Ufuk itu balas jadi cancang. Okey, sambung. Siapa teruskan sambung. Teruskan. Okey, so satu, okey. So satu cancang balas satu ufuk ikut arah jam, ikut lawan jam. Siapa teruskan lagi? Ya. Ya. Ada cikgu tolong? Ya. Okey, so yang ini kan actually kan maksudnya okey, maksudnya sekarang kan di sini kan dia akan ke sini dulu. Satu ke okey, kejap dulu saya kasih balas begini. So maksudnya kan dia akan gelas ini di sini. Itu dia. So maksudnya dia akan balas, okey. Balas, okey, ikut arah jam. So bila cikgu buat begini, bila cikgu okey actually boleh juga itu, tapi bila kamu buat begini dia maksudnya dia pusingan, dia punya turn begini. So maksudnya tiap cantik sudah itu. So maksudnya dia punya turn begini. So dia pusing begini kan? Dia pusing begini.
turn begini. So tidak cantik. So kita nak dia pusing begini. Maksudnya kita tak ada pusing, dia ke sini dulu. Maksudnya dia turun. Okey, dia ke sana sampai tengah-tengah, dia balas. Dia akan balas. Dia balas. Okey, dia naik. So nampak satu putaran. Lawan jam. Itu maksudnya. Okey, baik. Itu penerangan dia. Saya kasih padam dulu. Okey, baik. Kita sambung lagi. Okey, cikgu kasih cuba lagi itu. Balas sekarang. Okey, satu cancang, satu. Okey, so sekarang satu cancang, 3 ufuk. So bila balas balik kan, so 1 ufuk 3 cancang. Ikut arah jam. Siapa yang berteruskan? Siapa yang mencuba, saya tengok dulu. Siapa yang mencuba ini? So cikgu LC. So siapa teruskan lagi? Ya. Okey. Cikgu Cheng, okey. Actually kan maksudnya kan yang ini kita lihat dulu ya. So maksudnya actually betul juga itu. Okey, tapi maksudnya kita tidak mau dia arah maksudnya tadi kan. So dia yang ini dia begini. So dia begini kan. So dia begini. So maksudnya kalau ikut pergerakan dia maksudnya dia begini, satu langkah. Lepas tu dia undo dulu. So dia turun begini. Lepas tu kan dia pergi begini. Okey. Lepas tu kan, yang ini dia naik begini. Lepas tu pergi sini. So maksudnya kita tidak nampak dia pusing arah jam. Maksudnya dia ada turn bah. Di sini ada turn dia. So yang kita mau adalah so bila dia turun, okey, dia naik ke sini. So bila dia balas balik, okey, so saya balas balik. Bila saya balas balik, okey, baik. So ufuk cancang itu dia akan jadi ufuk. Dia ufuk. Lepas tu dia akan naik. Dia. So maksudnya kan dia nampak cantik. Satu arah jam. Betul? Dia pusing ikut arah ikut lawan arah jam. Itu maksudnya. Sekarang saya kasih pada ini. Okey, cikgu Cheng kasih ubah lagi. So macam mana? Lihat dulu. Cikgu Cheng. Ya. Teruskan. Ada yang malu-malu. Okey, baik. Ada cikgu boleh tolong? Ya. Okey, betul. Satu dia agak satu. Thank you. Lagi. Lepas tu? Ya. Okey, lepas tu? Okey. Lepas tu dapatlah. So maksudnya dapatlah dia punya dapat dia punya pusat di sini. So dia punya pusat ada di sini. So ini pusat dia. So this is a center dia. Si pusat dia. Dia. Di center dia. So itu dia. Okey. So maksudnya so itu saya tuliskan. So maksudnya saya review dia, saya gunakan so ini secara keseluruhan ini dia. So saya tunjukkan yang sebenar. Okey. So clear all right. So maksudnya macam tadi itu kita pilih actually kan mana titik pun boleh. Tapi biasanya kan kita pilih 2 titik terdekat dan tidak bersilang. So maksudnya tadi yang cikgu Cheng pilih so 2 titik ini. So dia pilih 2 titik ini. Saya tunjuk semula ya. So rewind. So 2 titik ini. So dia sambung. So bila sambung, so dapat yang ini terang-terang dapat senang dapat tengah-tengah. So dapat tengah-tengah. So sekarang kan oleh kerana lawan arah jam, maka dari objek ini, so dia akan daripada objek ini. Okey. So daripada objek ini, so dia akan buat pergerakan lawan jam. So maksudnya untuk buat lawan jam, maksudnya dia akan turun dulu. Dia turun 1. Okey, dia akan turun 1. Lepas tu dia akan ke kanan 3. Lepas tu dia balas balik. Lepas tu ikut lawan jam maksudnya dia akan naik. Dia akan ke sini. Maksudnya dia akan 1. Okey, segitiga itu hanya sebagai pembantu saja itu. Lepas tu dia balas 1. So 1 cancang balas balik 1 ufuk. Lepas tu 3 cancang balas balik, so 3 ufuk. Okey, so dapat pusat dia. So itu dia. Itulah secara keseluruhan kan. Okey, baik. Tentang so case apa maksud cancang, ufuk dan condong. Condong. Itu dah 3 case saya. Okey, baik. Saya stop share dulu sini. Okey, baik. So itu adalah perkongsian yang pertama. Okey, cikgu-cikgu boleh
apa-apa mau tanya tentang cara ini? Ya. Ya. Tanya saja dengan Cikgu Lee. Bukan senang dapat berjumpa dengan dia nih secara online. Ya. Saya tengok macam ramai Cikgu, 116 orang sudah tolak Ya. dengan kita 113. Ya. Boleh tanya Cikgu? Ya. Ada yang sedang memproses. Cikgu Satriani. Ah. Mungkin kan Cikgu Lee, supaya mereka Ya. boleh balik-balik tengok kan, mungkin Ya. boleh buat TikTok kah begitu, video pendek kah, kan, untuk di-share kepada guru-guru kan. So yang ini kan mungkin lepas ini kan yang kan nanti kita akan share kepada jadi yang ini yang PowerPoint ini memang akan share kepada guru-guru. So nanti kan guru-guru mungkin guru-guru bantulah saya lah, kasih buat TikTok sana. Kasih hak cipta, kasih peluang Cikgu untuk persembahkan semua itu. Okey, ya. Ya, betul. Ya. So kasih yang ini kan kita terus kasih peluang kepada guru-guru. Okey. Maksudnya kan ini adalah grup guru bantu guru. Saya fikirkan cara, so maksudnya ada guru buat TikTok, ada guru buat video, maksud ada guru buat benda lain. So maksudnya kan, so maksudnya lepas tu kan kita share sama, kita sama-sama pakai. Betul. Itu dia. Ya, Kaedah yang pertama, kedua tu okey, tapi yang ketiga tu Cikgu. Ya. Yang Mungkin condong tu kan. kaedah ketiga. Ya. So maksudnya mungkin nanti kawan-kawan kan ada jumpa mungkin kaedah 3 kan. Boleh. Sebab kan kalau 1 2 itu kan, kalau yang satu cancak umpuk kan memang sangat cepat. Dapat tengah-tengah terus dapat pusat. Itu dia. So yang kita contoh sikit kan maksudnya okey, maksudnya masih boleh lagi itu tapi masih mudah lagi itu, tapi kalau maksudnya kalau pelajar itu kan benda itu kalau pelajar itu kan kalau dia kalau dia boleh buat berulang kali, tengok revive balik, saya rasa pelajar itu dapat itu. Okey. Kali pertama sebab kali pertama kita melihat saja sebab kita tidak ada mencuba, mungkin ganjil sikitlah. Maksudnya kalau lepas ini kan bila kita cuba di rumah, kita tengok balik itu sebab pelan-pelan kan you can stop movement itu, so kita akan dapat dia punya konsep itu. Itu dia. Ya. So yang kaedah ini sebenarnya hasil daripada sebab tidak boleh guna kata sendiri. Itu dia. Itu kesan dia. Ini adalah inovasi Cikgu kan. Ya. So selepas tidak boleh gunakan surit, okey. Sebab actually kan yang itu hari mula-mula saya gunakan kertas surit. Selepas gunakan kertas surit, saya ada buat rekaan, gunakan rekaan protektor besar yang juga merupakan satu contoh kertas surit juga itu. Tapi bila dalam pertemuan dia kata sebarang rekaan tidak boleh gunakan dalam exam. So jadi fikir-fikir last tidak cara, maka dapatlah cara ini. Okey. So untuk bantu pelajar dalam exam, okey, tentukan pusat. Sebab menentukan pusat memang satu kemainan yang ramai pelajar susah mencari pusat. Ya. Okey, bila dengan cara ini kan yang di kelas saya kan, so saya tak katakan 100%, tapi ramai. Okey, ramai boleh buat. Okey. Ya. So itulah perkongsian yang pertama. Okey. Baik. So sekarang kita pergi ke perkongsian yang kedua. Okey, perkongsian yang kedua kita Cikgu Lee. Ya. Oh Cikgu Lee. Kalau kita tengok di chat dulu sekejap Cikgu Lee, dalam chat ini tengok mana yang Cikgu Lee boleh jawab. Okey, ya kita tengok dulu ya. Okey. Ada Cikgu Clement tanya, try give solution with combined transformation. Cikgu Clement kan murid ni ya. Dia bagi tahu macam murid kan. Ada juga murid di dalam kita punya ni. Okey. So cara mudah ada link. Okey, minta link ni. Okey, ya. Itu actually kan yang ini saya jawab. Ya. So yang combined transformation tu adakah cara mudah untuk itu nanti Cikgu Satria akan belajar. So contoh kan kalau pelajar buat rotation 270 degree kan, maksudnya kita boleh jadikan dia 90. Maksudnya 270 degree clockwise dia boleh tukar kepada 90 degree anti clockwise. So macam sama juga itu. Okey. So okey. Yang kaedah inilah ya, okey ya. Okey. Saya rasa tiada soalan untuk saya. Okey, baik. So kalau tidak ada, so kita kita pergi ke perkongsian kedua lah ya. Okey. Baik. So, saya share semula saya punya stream. Okey, baik. Okey.
So, okay, perkongsian kedua adalah, okay, baik. So, saya tak perlukan ini sudah itu. So, perkongsian kedua adalah Smart Study Mathematics SPM. So, modul pembelajaran berfokus. So, yang ini kan saya galakkan guru-guru, okay, gunakan modul ini. So, bermula tingkatan 4. Maksudnya, okay, kita mula, okay, maksudnya bukan kita tunggu exam, baru kita nak fokus jawab latihan. Maksudnya kan bermula tingkatan 4 kan, bermula tingkatan 4. So kita sudah boleh mula, okay, menggunakan modul ini sudah. Okay, modul pembelajaran berfokus, okay, dengan menggunakan modul ini. Okay, baik. So kelebihan modul ini adalah, okay, kelebihan modul ini adalah, so dia ada rumus, dia ada nota. Lepas tu dia ada analisis soalan tahun-tahun lepas sehingga 2021. Dan ketiga, so latihan berfokus berformakan SPM mengikut di SKP terkini dan hampir semua soalan SPM 2003 sehingga 2021 ada dalam modul. Okey, hampir semua soalan. Okey, baik. So kita lihat dulu, ini contoh dia. So ini saya ambil contoh, okay, topik rangkaian dalam teori. Okey, tingkatan 4. So ini nota dia. Okey, so apa itu rangkaian? So mula, okay, nota apa itu rangkaian. Ingat ya, yang ini hanya asas. Kalau cikgu kan bila bagi nota ini kan, so cikgu boleh tambah-tambah lagi sana lah. So, apa cikgu yang mau, cikgu boleh tambah-tambah lagi sana itu. So apa itu graf mudah? So konsep saya bagi nota dulu. So di depan ada nota. Okay, nota dia. Okey, baik. Lepas itu, selepas nota itu, okey, kita teruskan lagi. Okey, kita nampak analisis. So maksudnya analisis yang warna biru itu adalah analisis kertas 1. Yang kedua itu adalah analisis kertas 2. Dan pelajar-pelajar kan bila daripada analisis kan, pelajar tahu. Okey? Okay, maksudnya apakah kemahiran untuk topik ini yang perlu mereka kuasai, ya, yang perlu mereka kuasai. So sini kan so, ikut di sini. So maksudnya pelajar nampak sudah itu. Okey? So maksudnya mereka kejap dulu so di sini. Okey. So pelajar, so maksudnya inilah kemahiran. So mereka kena tahu apa itu rangkaian, apa itu graf, apa itu bucu, apa itu I, apa itu V, simbol-simbol, apa itu graf mudah, okay, pemberaf, subgraf, pokok, wakil maklumat dalam rangkaian. So inilah kemahiran yang bila belajar topik ini, inilah kemahiran yang mereka perlu tahu. So tahun 2021, so soalan 15 tentang graf pemberat. Lepas tu kan di kertas 2, so bahagian C 17D tentang pokok 3 markah. So maksudnya pelajar tahu. Bila buat modul kan, so pelajar tahu, okay, apa soalan tanya di kertas 1, apa soalan tanya di kertas 2 yang sudah ditanya. So oleh kerana topik baru, so maksudnya analisis soalan sebelumnya tidak ada. So maksudnya inilah tahun pertama topik ini ditanya. So inilah nota dia. Lepas tu kan, okay. Lepas tu yang ini adalah, okay, ini soalan dia. So soalan itu kan telah disusun. Okay, ikut kemahiran, ikut analisis soalan itu kan telah disusun, ikut analisis soalan. So rangkaian ini dia. Contoh kan? So yang ini kan, okay, yang ini contohnya kan, okay, baik. Okay. So yang pertama, boleh seorang guru cuba jawab matematik? Nombor 1 apa jawapan? Boleh satu orang guru tolong jawab? Nombor 1 apa jawapan? Ya, ada yang mencuba? Boleh type di apa tu ruangan chat. Ya. Okey. Okey, bagus Kak. Tengok ya. So cikgu bulat. Okey, baik. Sebenarnya kan bila pelajar sudah menjawab, actually kan pelajar sudah boleh menjawab soalan, boleh sudah menjawab jawapan sudah itu. So contoh ini kan, cikgu lihat ya. Saya tunjukkan dulu ya. Ini kelebihan modul ini. Lepas tu satu dulu So cikgu pilih C. Cikgu kita pilih C. Cuba cikgu nampak dulu, cuba cikgu lihat ya. Cuba cikgu lihat. Okey, sekejap dulu Okey, cuba titik. Okey. Cuba tengok titik ini. Okey, kejap dulu. Undo. So undo. Maksudnya okey. Ini okey, kejap dulu, sorry. Terlalu besar. Okey, saya undo dulu. Okey. Okey. Cuba juga lihat ini. Cuba perhatikan ya, titik ini. Titik ini. Titik ini. Titik ini. Titik ini. Cuba lihat. Ada tak perbezaan? Cuba dapat perbezaan? Ada dapat perbezaan? Okey, jawapan dia betul, C. Jawapan dia betul, memang C. Okey. Okey. So, sebenarnya kan dalam ini kan, so dia betul sudah kenapa? Kita lihat ya. Perbezaan di sini.
So maksudnya kau nampak A titik, B titik, C titik, D titik. Tapi kau nampak C punya titik dia ada bow. Maksudnya kan inilah jawapan dia. Contoh nombor 2, okay, yang ada bow adalah D. Jawapan adalah D. Untuk nombor 3, okay, A ada bow. Jawapan adalah A. Maksudnya kan, so jawapan sebenarnya jawapan itu sudah ada dalam soalan. Kalau pelajar itu tiap pernah, okay, maksudnya kan, bila pelajar menjawab kan, so dia boleh terus dapat jawapan sudah itu. Maksudnya, okay, ya mungkin ada orang kata, ya, yang ini kan menggalakkan pelajar tidak main belak-belak saja. Tujuan kita, saya buat begini kan, tujuannya, so bila pelajar menjawab kan, pada masa yang sama kan, maksudnya kita nak tahu, kalau pelajar itu, bila pelajar pilih jawapan C, kita kena tanya dia, kenapa dia pilih C. So kalau pelajar itu tidak dapat menjawab, so maksudnya kan dia main tikam-tikam saja itu. So maksudnya itu tujuan saya. Itulah. So untuk kata 1, so setiap soalan kan maksudnya jawapan dia sudah dalam soalan sudah itu. Maksudnya jawab. So maksudnya bila pelajar jawab, so mereka boleh terus semak sudah itu. Mereka sudah tahu dia boleh buat dengan betul atau buat dengan salah. So itu adalah kata 1. Okey? So maksudnya dalam kata 1, so maksudnya jawapan itu sebenarnya jawapan itu sudah dalam soalan. Sebab kalau kita lihat modul yang lain, biasanya soalan jawab disediakan di akhir sekali. So pelajar kena belek-belek tengok semula. Maksudnya untuk ini kan, so maksudnya jawab kalau mereka sudah jawab, maksudnya kalau ada jawapan dalam sana dan jawapan itu warna titik hitam, maksudnya dia sudah jawab dengan betul. So maksudnya dia akan respon dengan cepat. So dia akan rasa lebih bersemangat untuk menjawab lagi itu. Okey? So kalau dia cuba tak dapat jawapan, maksudnya tak dapat hitam, maksudnya dia tahu dia buat salah sudah itu. Jadi dia akan cuba lagi. So maksudnya itu tujuan saya. So untuk kata objektif dia begini. Okey, baik. Lepas tu kita teruskan lagi. Okey. Lepas tu ini adalah saya clear dulu. Okey, ini kata 1. Ini adalah kertas 1 lagi soalan. So maksudnya inilah yang tidak ada tidak ada sebarang, maksudnya ialah latihan, maksudnya belum pernah pada dalam exam. Yang ini pula adalah soalan percubaan Johor. Johor soalan Johor 1 2021 soalan nombor 4. Okey. So oleh kerana soalan terhad, maka saya ambillah soalan-soalan percubaan degree. So maksudnya apakah bentuk soalan mungkin tanya dalam exam, saya masukkan dalam modul. So pelajar akan mendapatkan pendarahan. Apakah soalan-soalan yang mungkin tanya dalam exam? Itu dia. So ini soalan percubaan Johor. Lepas tu ini soalan SPM 2021. So nombor 15. Okey. Itu kata 1. Lepas tu ini dah. Ini pula soalan kata 2. Okey. So ini daripada Pahang, Kuantan. So nombor 9 bentuk soalan dia. Okey. So lepas itu baik. Lepas tu ini adalah soalan SPM tahun lepas 2021 17D. Itu dia. Okey. So jadi tadi adalah contoh modul. So contoh modul itu maksudnya dia ada nota dan rumus. So saya tunjukkan yang sebenar. Ini adalah yang sebenar. Saya tunjukkan kata 1 lah ya. Dia ada dalam modul saya tidak gabungkan. So modul BM dan modul BI mereka pecah. Saya kasih pecahkan. Maksudnya so ini adalah ini adalah modul tingkatan tajuk ini so dalam versi BM. So ini yang lengkap punya. So ini adalah kertas 1 nota. Nota dia. Semua nota lengkap. Lepas itu so soalan ikut kamera atas. So maksudnya so tajuk dia so rangkaian sebagai graf. So ada soalan dia. Soalan dia. Lepas tu graf. Apa itu bucu? Mengikut kemahiran. Soalan itu kan telah disusunkan mengikut kemahiran analisis. So ini dia. So lepas tu siap sudah itu. Lepas itu dia akan gerak ke so ini soalan dia. Soalan agama. Lepas itu soalan Terengganu. Lepas tu graf mudah. Contoh soalan tentang graf mudah. Graf terarah. So maksudnya kan soalan-soalan itu telah disusun. Telah disusun mengikut kemahiran dan analisis soalan. So maksudnya
So di sini saya ada koleksi. Okay, so lebih kurang. So untuk kertas 1, so soalannya ada, okay, so soalannya ada lebih kurang, okay, soalan dia. So ada 46 soalan, okay, untuk tajuk ini untuk bahagian objektif. Sebab kalau kita lihat kan, memang kita nak cari, memang susah untuk kita cari satu sumber di mana ada begitu banyak soalan untuk pelajar mencuba. So biasanya kan kalau kita beli buku rujukan kan, biasanya kan paling banyak 10 soalan saja tentang objektif. So yang ini boleh sampai 46 soalan. Kalau matrix kan, kalau tajuk 3x5 matrix kan, ada 100 soalan yang pelajar boleh mencuba. Itu dia. So itu adalah tentang modul saya, tentang dia punya contoh modul. Saya teruskan lagi. Baik. So maksudnya modul itu dalam 2 versi. So kertas 1, dalam BI, DM ada kertas 1 dan ada kertas 2. Itu dia. So yang ini adalah soal selidik. Soal selidik daripada modul. Baik. So maksudnya kan ini dia. Kejap dulu. Baik. Ini dia. So, yang ini selepas saya edar pada guru-guru. So, saya minta guru bagi respon. So guru-guru daripada yang ini kebanyakan daripada guru Sabah. So ada 2 guru daripada Semenanjung dan 1 guru daripada Sarawak. So 56 guru daripada 44 buah sekolah. So maksudnya ini analisis, saya punya analisis. Baik. So dan ini dah dia punya respon. Baik. So yang pertama adalah ketepatan kandungan pembelajaran. So daripada 56 orang, so 48 sangat setuju. Maksudnya modul ini memang menepati kandungan pembelajaran. So 8 orang setuju. Yang pertama. Yang kedua, saya lihat tentang kekemasan kandungan pembelajaran. Kekemasan pembelajaran. Baik. So ini respon dia. So 45 orang guru katakan sangat setuju. Modul ini sangat kemas. Lepas tu 11 orang setuju. Baik. Lepas itu, kecakupan kandungan latihan. Maksudnya, cukupkah kandungan latihan? Dan adakah dia mendapati DSKP? Itu maksud kecakupan kandungan latihan. So 42 orang guru sangat setuju. Lepas itu 14 guru setuju. So itulah yang ketiga. Lepas itu, yang ini yang kita nak lihat. Keberkesanan penggunaan modul. Adakah modul Smart Study membantu dan memudahkan murid-murid dalam pembelajaran matematik? So maksudnya 49 guru daripada 56 sangat setuju dan 6 guru setuju. So daripada sini kan maksudnya saya buat kesimpulan lah. So, maksudnya kan kebanyakan guru rasa modul ini sangat membantu murid-murid dan juga guru-guru dalam PDP mereka. Baik. So ini adalah antara komen, antara komen guru. Ini dia contoh komen. Tolong sediakan skema markah yang lengkap supaya pelajar boleh belajar sendiri di rumah. Dengan menggunakan modul ini. Tanya tuan, modul yang sangat membantu. So actually kan skema markah untuk objektif kan sebenarnya semua jawapan sudah ada. So ada di sebelah jawapan. Maksudnya pada soalan objektif titik-titik yang berwarna bold itu adalah jawapan. Lepas tu untuk kata 2 kan, kalau direct answer, so saya tiap bagi jawapan. So untuk jawapan yang perlu pengiraan, so jawapan itu ada di tepi soalan sudah itu. So untuk sediakan skema markah, so mungkin perlu masalah ya, sebab saya seorang saja itu yang buat. So kena tulis lagi, kena cari lagi, kena lukis lagi. Lepas tu nak buat BI lagi itu dalam 2 versi, so makan masalah. So mungkin pada masa akan datang saya akan cubalah ya untuk sediakan skema jawapan dia. Sentiasa dikemas kini dengan memasukkan soalan-soalan sebenar SPM. Memang modul ini semua soalan SPM. Hampir semua soalan SPM ada dalam modul. Dan juga saya masukkan soalan-soalan percubaan degree yang hebat. Saya juga masukkan hebat. Dan bila saya tulis modul ini, so maksudnya contoh untuk topik teori graf kan, semua soalan, hampir semua soalan itu kan
daripada buku teks. Maksudnya saya ambil soalan dari buku teks, saya ubah soal. Maksudnya kan? So maksudnya soalan hebat dalam buku teks sebahagiannya ada sudah saya masuk dalam modul SMART ini. Dan yang ketiga, daripada komen cikgu, perkongsian bahan matematik yang berkualiti. So tambah soalan ulang kaji max tingkatan 1, 2, 3. So maksudnya ini perlu masalah. Actually kan tingkatan 3 sedang usaha, sedang dalam proses. Sebab tahun ini kan sebab KSM adalah versi baru. So maksudnya banyak actually kan modul dulu saya punya adalah modul yang lama punya. So sekarang semua kena kemas kini mengikut KSM. So memerlukan masa. Sedangkan baru tahun lepas baru mula. So tahun ini kan maksudnya tahun kedua. So maksudnya banyak lagi saya perlu buat. Yang ketiga, so teruskan usaha seli membina modul Smart Study. So amat membantu para guru dan pelajar. So komen. Saya pilih 10 guru saja itu. Jika dapat, harap dapat satukan 2 bahasa dalam satu latihan. Bukan saya buat yang ini kan actually cadangan juga lah saya sebut. Sebab kalau ini kan di 2 bahasakan, so dia menjadi sangat tebal. Saya menjadi sangat tebal. So mungkinlah so kalau saya sudah sediakan 2 modul, mungkin cikgu-cikgu rasa perlu boleh gabungkan sendiri. You can go, boleh gabungkan sesuatu, Anda boleh gabungkan, tapi masalahnya ya, dia akan jadi sangat tebal, sangat tebal. Yang ketiga, cukup baik, nota disediakan dan latihan memang mencukupi. Seterusnya lagi itu, baik. Boleh masukkan soalan-soalan dalam buku teks, latihan intensif, cabar, serta langkah-langkah penyelesaian. Sebahagian soalan sudah masuk sudah itu. Maksudnya dari tahun ke setahun akan cuba. Akan cuba. So itulah komen-komen guru tentang penggunaan modul Smart Study SPM. So saya sangat galakkan guru lah menggunakan modul ini dalam PDP. Bermula tingkatan 4. Jangan tunggu. Biasakan kita bila kita gunakan modul ini kan maksudnya pelajar itu terus didedahkan soalan SPM apa akan tanya. So pelajar maksudnya dari awal lagi. So pelajar sudah biasa dengan soalan SPM dan mereka akan lebih bersedia untuk SPM sebenar. Baik. So saya rasa itu daripada saya. So itulah secara keseluruhan tentang perkongsian kedua Smart Study dengan menggunakan modul Smart Study. Actually kan tahun ini kan saya mengajar juga tingkatan 4. So saya untuk kelas hujung kan saya ada kelas hujung. Satu minggu itu kalau saya di sekolah, di sekolah kan saya ada 9 masa. So maksudnya kalau pelajar hujung dan pelajar di hujung itu maksudnya kan saya pecahkan saya punya PDP kepada dua slot. Maksudnya 2 slot maksudnya 6 masa saya gunakan untuk ajar tingkatan 4. 3 masa itu saya bantu pelajar ulang kaji topik-topik tingkatan 3. So itu yang saya buat sekarang. Buat sekarang. So nampak sekurang-kurangnya pelajar boleh recall back. So recall back topik-topik tingkatan 3. So maksudnya bukan tunggu tingkatan 5 baru kita bantu mereka. So mungkin agak lambat sikit sudah itu. So itu adalah perkongsian dari saya. Baik. So last kali. Q&A. So saya kasih stop share dulu. Baik. So itulah 2 perkongsian daripada saya. Yang kedua adalah modul. Yang modul itu kan so nanti mungkin cikgu minat, cikgu berminat. So saya akan cuba kemas kini dulu. So maksudnya pada sesi persekolahan yang baru saya akan buat 2 peringkat. Sebab kan actually kan modul sekarang saya belum lengkap lagi itu. So ada yang ada kata 1, ada kata 2 sebab memang susah nak kumpul soalan. Kata 1. Susah nak kumpul soalan. So sekarang saya sekarang ada soalan percubaan negeri. So banyak soalan sudah itu. So mungkin nanti cuti nanti itu saya akan korek. So masuk dalam modul. Jadi maksudnya pelajar akan dapat lebih pendedahan soalan-soalan itu. So itulah daripada saya. So jadi sekarang tentang Q&A. So mungkin cikgu-cikgu boleh tanya apa-apa yang saya boleh jawab, saya akan cuba jawab.
So pada hadapan, so pada sesi tahun hadapan, so saya akan pecah pada 2 slot. Saya bagikan 2 versi. So versi pertama, mungkin topik pertama sampai topik Form 4, topik pertama sampai topik ke-5. Saya cuba sharekan. Lepas tu slot kedua selepas bulan 5 atau 4, saya akan share slot yang kedua kepada Cikgu LC. So Cikgu LC mungkin akan bina satu folder yang ada bahan itu. So guru-guru boleh melak itu untuk dapat bahan dia. Okey? Ya. So itu pada saya. Okey, terima kasih. Kalau ada soalan, cikgu tanya saja. Ya. Okey. Kalau ada Ya. soalan boleh di-type ya di ruangan chat. Guru-guru mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Lee, Tania, terbaik. Okey, good sharing. Okey. Ada nih, ada tips SPM 2022 Cikgu Lee. Ada soalan tu di ruangan chat. Okey, actually kan nak tip sebab kan untuk format baru kan memang susah nak jangkakan apa soalan mau keluar. Sebab semua soalan boleh keluar dari exam. So saya sudah ada saya ada sediakan nota. Okey. Mungkin saya ada sediakan nota, mungkin ada guru dapat sudah itu. Okey. Mungkin ada yang guru belum dapat. So ini nota saya share dulu untuk kamu orang. So kalau guru berminat, so mungkin actually saya ada share dengan Cikgu MC sudah itu. Okey, ini nota dia. So nanti mungkin aku boleh minta pada Cikgu MC sana. Okey, Pak. Ini nota dia. Contoh ya. Saya tunjukkan contoh. Okay, saya share balik lagi ya. So nota 1 page yang terkini. Yang baru siap tahun ini. Maksudnya semua. Okey, baik. Bahan perkongsian Cikgu Lee itu boleh dapatkan melalui Google Drive ya? Ya. Boleh copy lah. Saya tunjukkan pada guru-guru dulu. Kurang dia nampak apa bahan dia ya. So nota 1 page dalam besi dan BI. So ini contoh dia. Okey. So kalau cikgu nak tanya saya apa soalan, okey. So apa soalan ramalan untuk tahun ini? So saya tak boleh katakan, tapi ada beberapa topik yang cikgu boleh fokus. So ini nota dia. Okey, untuk kata 2. Okey. Dulu. Boleh nampak ini? Boleh nampak kan? Okey, apa? Ini dia. So ini adalah topik-topik yang saya rasalah bagi saya lah yang cikgu perlu fokus kepada pelajar. Sekarang kan di sekolah ke saya pun sama juga. Saya fokus kepada 15 topik. Saya fokus kepada 15 topik. Yaitu, okay, so gaya lurus, bersama linear serentak, matriks, graf gerakan, okay, pelan dongakkan, okay, lepas tu kengkung renang, pembesaran digabungkan transformasi, lepas tu sukatan serakan tak terkumpul, sukatan serakan tak terkumpul, so operasi set, lepas tu, okay, persamaan kuadratik, ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah, kebarangkalian peristiwa, penaklukan logik, rangkaian dalam teori. Lepas tu kan, pengurusan keuangan, insurans, pencapaian. Ini dia. Sorry, 17. 17 ini kan bagi saya lah. Okay? Mungkin cikgu kena titik beratkan. So, kalau daripada analisis, daripada exam yang lepas, okay, kita memang nampak bahawa kan topik ini kan memang keluar dalam exam. Memang keluar dalam exam. Itu dia. So itu yang saya nampak lah. Okay. So maksudnya itulah. Okay. Itu adalah. Okay. Dalam nota ini kan. Okay, sekejap dulu ya. So nota 1 page ya. Maksudnya. Ini contohnya nota. Fokus 1. Okay. Apakah. Contoh ya. Fokus 1. Ini dia. Ini dia. So ini kandungan dia. Kata 1. Kandungan kata 1. Okey, ini dia. So rumus dan nota. Okey, kan rumus. Okey, lepas tu ada okey. Lepas tu nota dia. Lepas tu analisis soalan SPM. Okey. Yang secara lengkap. Okey. Yang depan tiada okey, maksudnya ini yang lengkap sekali. So pelajar boleh nampak. So apakah yang akan ditanya? Okey, maksudnya dari sini kan. So dari dalam nota itu, so mereka akan tahu, okey, akan tahu. So, manakah tajuk-tajuk? Apakah tajuk-tajuk yang akan keluar dari exam? Okey, so sorry ya. Itu dia. So, contoh nota dia. So, ada contoh penulisan persamaan linear. Okey, itu dia. So, maksudnya topik ini, kau nampak memang keluar tiap tahun. So, perlu titik beratkan. So, maksudnya, so yang nota berfokus ini, okey, saya sudah okey.
sediakan, okay, mengikut kepentingan. So maksudnya mana yang akan keluar, mana mempunyai peluang keluar, so dia di hadapan. Mana yang peluang keluar, dia simpan di belakang. So maksudnya itu mungkin boleh jadi fokus tip lah, tip untuk SPM apa yang akan keluar nanti. Itu dia. Okay. Okay. So thank you. Okay. So kalau cikgu perlu nanti, nanti saya akan share yang terkini sebab ada sedikit lagi pembetulan kepada cikgu LC. Nanti kau minta lah cikgu LC sana. Okay, baik. Oh, ada satu sana sudah. Okay, ada satu sana. Okay, baik. Nanti yang itu belum lagi. Itu maksudnya yang nota itu, saya untuk versi BN dan DI. Saya akan share balik semula pada cikgu LC. So, dalam, mungkin dalam, tengoklah. Mungkin Sabtu nanti lah. Saya kasih kemas sikit dulu. Ada sedikit kesilapan lagi itu. So, nanti cikgu-cikgu dia pakai lah. Semua percuma. Semua percuma. Okay? Ya. Baik. Okay. So, itu daripada saya. Okay. Kalau ada soalan, boleh tanya. Saya lebih suka cikgu cakap-cakap bah. Baru kalau cikgu main chat saja kan susah mau tengok. Ya. Direct kalau saya lebih suka direct face to face. So cikgu cakap dengan saya. Ya, so baru saya boleh baru kita mesra. Okay. Ya. Boleh Ya, buka cikgu, mic ya. ya, jika ada soalan. Kita bagi, kita ada kurang dari 1 minit ya. Oke. Ya. Actually kan modi kan bukan senang ya, sebab actually kan ini adalah koreksi 20 tahun. Ya, maksudnya mula saya mengajar saya sudah kumpul soalan kan, maksudnya bila silibus berubah, so kena berubah. Bila silibus ubah, kena ubah. Tapi bahan masih ada. So maksudnya bahan itu kena ubah soal, so tambah. So kalau nak mula sahaja terus memang tidak dapat. Maksudnya bila kita kumpulkan, so dia jadi banyak. So senang kita bila bahan sudah ada, so kita senang kasih ubah soal. Itu dia. Tapi makan masa juga itu walaupun kena ubah soal. Itu dia. Okey, ya. Okey. Nampaknya ada satu soalan sini saya bagi tahu. Cikgu ada slot perkongsian untuk Edmaths. Itu soalannya. Sekarang kan, so sekarang kan saya memang tidak ada, okay. So actually modul MX sudah ada, kita JPN sudah ada kan. So, jadi itu pun jadi modul boleh digunakan di buku sekolah. Jadi modul itu memang tebal, memang banyak. Tapi yang modul itu memang meliputi semua. So. Kalau pelajar boleh menguasai, boleh menjawab kan, memang boleh jawab dengan bagus dalam exam. Macam sekolah sekarang kan, di sekolah saya kan, saya sekarang buat fokus 12. Okay, semua fokus kepada kertas 2. Okay, so apa saya buat? Saya kumpul balik 6 tahun punya soalan. So saya suruh mereka buat balik. Okay, so lepas tu kan pada masa yang sama, biar mereka nampak flow menjawab. Harap-haraplah tahun ini next tahun sekolah saya akan meningkat. Memang percubaan tidak bagus. Tapi saya rasa nanti SPM keluar, saya rasa okey lah itu. Okay. Ya. Alright. Okey, so demikianlah perkongsiannya daripada Cikgu Lee yang sangat menarik dan bermanfaat. So ribuan terima kasih ya kepada Cikgu Lee. Ya. Okey, atas perkongsian hands-on dan juga tahniah juga kepada Cikgu lah kerana telah menghasilkan inovasi ya, teknik untuk mencari titik putaran yang mana selalu menjadi isu ya dalam topik salah satu topik dalam matematik. Jadi cikgu sudah menghasilkan inovasi ini dan diharapkan guru-guru juga cuba praktis dulu. Kalau senang ajarlah anak murid anda di kelas masing-masing. Jadi yang ini bukan sahaja untuk menengah atas tetapi juga di menengah rendah juga boleh digunakan. Dan tahniah juga kerana Cikgu Lee seorang saja yang menghasilkan modul bagi membantu murid-murid, bukan saja di sekolah, malah saya nampak di daerah lain juga ya, dan di Semenanjung juga ada menggunakan modul ya, Cikgu Lee. Terima kasih. Saya percaya modul ini boleh membantu ya murid-murid untuk menduduki SPM, matematik tahun SPM 2022. Syabas dan tanya cikgu. Mungkin satu lagi saya tambahlah. Mungkin nak minta bantuan cikgu lah. Actually kan modul sudah ada. Sebenarnya kan actually ada banyak projek yang saya nak buat tapi satu orang tak mampu, Pak.
So mungkin ada guru kan kalau sanggup kan. Okay, so modul sudah modul itu. So ada guru boleh buat dalam bentuk Google Form. Soalan sudah ada masuk dalam Google Form. Ada guru boleh buat dalam Quizy. So itu akan sangat membantu pelajar-pelajar membuat ulang kaji. Itu dia. Itu cadangan lah. So mungkin ada guru lah. So sanggup bila sudah buat sudah kan. So guna modul saya. So ambil soalan itu. So jadi masuk dalam Google Form. Masuk contoh kan. So maksudnya bukan sekali masuk contoh set kan. So ada bahagian pecahkan. Bahagian ulang kaji. Bahagian persilangan. Bahagian kesatuan. So pecahkan. So jadikan dia Quizy. So maksudnya bila guru mengajar. Habis mengajar. Balik. So pelajar buat Quizy. So sebagai asas sekarang kan. Pelajar sudah di sekolah kan dia pandai. Tapi apabila balik dia tidak ulang kaji. So bila kita buat Quizy, wajibkan mereka menjawab. So mereka terpaksa jawab. So maksud itu mungkin satu cara lagi lah yang boleh guru-guru buatlah satu contoh maksudnya. Okay, so guru bantu guru. So saya sudah ada modul sudah itu. Cikgu guna modul saya. So cikgu jadikan masuk dalam Quizy, cikgu share. Masuk dalam Google Form, cikgu share. So kita maksudnya semua orang dapat. Sebab kalau satu orang buat satu, so maka semua dapatlah. Jadi maka bermanfaat kepada semua guru dan pelajar-pelajar. Satu orang memang tak mampu buat semua lah. So kalau tunggu saya memang lambat lah. So kalau ada ramai guru, so kita boleh bergerak sangat cepat. Okay. So itu dari saya. So terima kasih. Ya. Terima kasih Cikgu. Ya. Nanti kita coba fikirkan di peringkat PPD lah. Okay. Kita akan coba bekerja sama seperti yang Cikgu bagi tahu itu tadi. Ya, supaya semua guru dapat manfaatnya. Ya. Okay. So kalau saya tengok di ruangan chat itu link kehadiran, maklum balas sudah dikongsikan ya. Jadi mohon semua guru-guru yang ada di sini untuk mengisi link tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan semua untuk makluman awal ya. CDL hands-on ke-15 pada minggu hadapan. Kita boleh lihat posternya di sini. Yang bertajuk Smart Study Biology. Untuk guru-guru biologi ya. Dan pembentangnya ialah Cikgu Al-Mumin Al-Kanta. Jadi di sini cuba war-warkanlah di peringkat sekolah masing-masing. Untuk hadir ya, untuk hadir CDL pada minggu hadapan. Jadi untuk ini pemakluman akan diberikan melalui WhatsApp dan Telegram dan akan dikongsikan nanti. So untuk itu I think kita sudah di akhir CDR ini. Sekali lagi thank you very much Cikgu Lee telah bersama-sama dengan kita ya. Dengan itu sesi kita sudah tamat. Sebelum kita bersurai, kita ambil gambar dulu ya. Untuk kenang-kenangan dan juga sebagai bukti kehadiran kita pada hari ini. Diminta semua on kamera. Boleh on kamera dulu. Senyum selama mungkin sampai siap. Mohon Cik Hazwan ni untuk mengambil gambar ya. Bagi signal ya Cik Hazwan ni. Bagi signal. Ada lagi yang belum buka kamera, kita ambil masa dulu. Ada yang sedang adjust kamera, masih di sekolah. Cikgu, kalau ready saya ambil gambar sekarang ya. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyum 1, 2, 3. Next page. 1, 2, 3. So terima kasih semua. Next week kita akan jumpa lagi. Mohon dengan itu semua boleh leave sudah. Thank you semua. Thank you semua. Thank you Cikgu Lee. Thank you. Thank you semua. Thank you Cheng. Thank you Clement.